Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Besar Selangor. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, serta yang berbahagia Puan Sri Datin Hajah Nuraini Abdul Rahman. Yang berhormat Datuk Sri Mukhris Mahathir, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan yang berbahagia Tuk Puan Nurzita Zakaria. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Yang berusaha Tuan Haji Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Rakyat. Yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia. Barisan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Barisan kepimpinan dari parti-parti Pakatan Harapan dan PAS. Dev-dev kehormat, ahli-ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia dari segala pelosok 165 bahagian seluruh Malaysia. Tuan-tuan yang terutama, duta-duta negara sahabat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhimpun di sini untuk melancarkan sebuah parti politik baru. Kita lancarkan untuk mengganti sebuah parti politik yang sudah usang. Yang sudah lari daripada landasan yang ditentukan oleh pengasasnya. Parti UMNO bukan sahaja usang, tetapi sudah menjadi parti kleptokrat. Parti yang dipimpin oleh penjenayah, penyamun dan pengamal rasuah yang tidak terhingga skalanya. Parti ini juga menjadi penindas ke atas rakyat, mendera mereka tanpa sebab, menangkap, memasuk dalam tahanan dan menghadapkan mereka ke mahkamah dengan tuduhan palsu yang tidak menasabah. Peguam yang menasihat anak guam juga ditangkap. Parti ini juga telah dan sedang menjual wilayah-wilayah negara sehingga wilayah-wilayah ini menjadi kawasan yang terasing daripada negara, dengan penduduk asing yang berideologi bertentangan dengan kepercayaan dan pegangan bangsa kita. Itulah sebahagian daripada sebab parti ini, parti baru ini, Parti Pribumi
Bersatu Malaysia ditubuh. Ianya ditubuh sebagai menyahut teriakan rakyat yang mahu supaya diselamatkan dari kleptokrasi pemerintah penyangak dan penyamun. Yang bernama Barisan Nasional dengan UMNO menjadi tunggaknya. Tiada ada satu usaha yang lebih mulia daripada usaha yang kita, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, bersama rakan-rakan kita usahakan untuk mengamal makruf dan membasmi kemungkaran UMNO dan Barisan Nasional. Saudara dan saudari, saya akui saya sudah tua. Sudah berusia lebih daripada 90 tahun. Mungkin bagi sesetengah orang yang berasa terancam, saya kononnya sudah menjadi lemah. Lemah tubuh badan, lemah akal fikiran, lemah ingatan. Seorang pelupa yang nyanyuk dan sepatutnya diam saja. Tetapi sedarlah bahawa usia yang panjang ini juga memberi kepada saya peluang melihat dengan mata sendiri akan pergolakan dan nasib bangsa saya selama lebih 80 tahun. Di waktu bangsa saya dijajah oleh 3 kuasa asing, keadaan sebelum merdeka dan setelah merdeka. Saya pernah bertuankan penjajah di negara sendiri. Perasaan terhina menyelubungi diri apabila terpaksa bertuankan orang asing yang menjajah negara. Demikianlah perasaan terhina menekan diri sehingga timbul kepercayaan bahawa memang pun bangsa saya bangsa yang kerdil, yang tidak berkebolehan. Kedudukan dijajah memang nasib yang tidak boleh dielak oleh bangsa yang serba kurang ini. Tetapi alhamdulillah, bangsa yang lemah dan kerdil ini, bangsa yang tidak berkebolehan ini, miskin dengan duit ringgit, miskin dengan ilmu, miskin daripada kekuatan semangat juang, miskin daripada segi senjata. Bangsa ini apabila disedari akan dipisah daripada tanah air dan menjadi orang asing di negara sendiri, bangsa ini tiba-tiba terjaga, bangun, bersatu dan melancarkan serangan balas bertalu-talu untuk menebus balik maruah dan tanah air. Ya, Melayu memang lemah dan mudah lupa. Tetapi kesedaran mendatangkan
tetapi kesedaran mendatangkan kekuatan yang tidak pun dimimpi berada kepada mereka. Rakyat dan raja negeri masing-masing tiba-tiba sedar bahawa mereka adalah daripada satu bangsa yang berbahasa, berbudaya dan beragama yang sama. Mereka sedar bahawa semenanjung tanah Melayu adalah hak mereka, warisan nenek moyang yang perlu mereka pertahankan. Kesedaran ini membawa kepada perpaduan, dan perpaduan membuahkan kekuatan. Biar betapa kuat sekali musuh yang menjajah, namun tanah Melayu adalah milik bangsa Melayu dan tidak akan diserah menjadi tanah jajahan selama-lamanya oleh bangsa lain. Demikianlah kesedaran terhadap kehilangannya tanah air. Kesedaran akan menjadi pendatang di negara sendiri, sehingga segala keperitan lain diketepikan oleh semua dan perjuangan membebaskan negara diutamakan. Semua berkumpul dalam satu badan, pegawai tertinggi dan rendah, yang berpelajaran Melayu ataupun Inggeris, yang berpelajaran agama dan berbahasa Arab, semuanya bersatu dan berbaris rapat menentang penjajah. Dan raja yang telah serah segala-galanya kepada penjajah British, tiba-tiba mereka berasa kuat dan berani. Rakyat bangsa Melayu bersama mereka, dan mereka pun menolak segala penjajian yang telah ditandatangani oleh mereka. Penjajah berasa takut kerana yang tertidur sudah pun jaga dan bangun, sanggup melakukan apa yang kononnya mereka tidak mungkin lakukan. Meringkaskan cerita, negara yang selama 400 tahun dijajah, dibelenggu oleh siapa saja, oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British, oleh Jepun dan oleh Siam, tiba-tiba merdeka. Dan merdeka memberi kuasa untuk memperbaiki nasib bangsa, untuk menebus maruah, untuk selamatkan warisan nenek moyang. Tanggungjawab dipikul dan keadilan serta timbang rasa ditunjuk kepada bangsa-bangsa lain yang setia kepada negara. Tidak ada perasaan tamak untuk merampas harta dan hak mereka yang sudah setia kepada negara. Mereka diberi hak sebagai warga negara. Sesungguhnya bangsa Melayu ini berbudi bahasa, bermurah hati, dan sanggup berkongsi yang sedikit yang ada pada mereka. Maka tertawanlah hati dan akal fikiran seluruh pemastautin dari pelbagai kaum dan agama. Pada masa itu, budi bahasa bukan slogan pilihan raya, tetapi memang pun budaya asal kita. Dan amanlah negara dan terbangunlah tanah air. Penanam padi, penangkap ikan, penoreh getah, tiba-tiba memiliki anak yang profesional, doktor, lawyer, engineer, arkitek, profesor, pentadbir dan diplomat. Pelawat pesawat terbang yang canggih diterbangkan dan diselenggara oleh anak penoreh
dan pesawat. Di seluruh dunia, terdapat penuntut Melayu yang mengejar ilmu sains, mathematics, nuclear science, elektronik, IT dan bermacam ilmu lagi. Lulus, mereka mengepalai kementerian, syarikat gergasi, industri pembuatan, nakhoda kapal, bahkan menjadi angkasawan. Mereka boleh. Bangsa Melayu dan pribumi lain boleh. Bangsa Malaysia boleh. Ya, Malaysia boleh. Melayu boleh. Negara pesat dibangun dan menjelma menjadi negara maju, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Inilah kepercayaan kita pada masa itu, terutama kita yang sudah mengalami pedih-perih dijajah orang. Orang Melayu akan dapat bahagian mereka tanpa merampas hak orang lain. Kita bukan penyamun. Kita bukan perompak. Kita adalah bangsa bertamadun, bermaruah, tinggi, adil, yang tidak merampas harta orang. Apa yang kita dapat, kita dapat dengan usaha kita sendiri, dengan titik peluh kita sendiri. Tetapi kemewahan mempunyai racun yang boleh racuni fikiran dan menghapuskan nilai hidup yang mulia. Dari semangat yang membakar api kebangsaan, yang menyatu padukan bangsa, yang memberi kekuatan kepada kita, dari semua ini, kemewahan, kebendaan merasuk sehingga segala yang mulia dalam nilai hidup kita diganti dengan sifat tamak yang tidak terhingga. Bangsa dan negara dilupakan dan diganti dengan ketamakan untuk diri sendiri. Ketamakan kuasa, duit ringgit, harta dan pangkat. Maka bertanyalah mereka ini, apa aku dapat? Begitu lama aku berjuang, apa aku dapat? Mereka yang lain menjadi yang berhormat, bergaji tinggi, berkenderaan mewah. Ada yang jadi menteri pun, menteri besar, perdana menteri. Tapi apa aku dapat? Bukankah aku yang berjuang, yang bermati-matian untuk menaikkan mereka? Mereka dapat, apa aku dapat? Dan kecewalah mereka ini, dan terpadamlah semangat yang dahulu begitu suci, dan digantikan dengan iri hati dan hasad dengki. Tetapi apakah pula sikap mereka yang sudah dapat menjadi wakil rakyat, gaji dan allowance, pangkat darjat, kuasa dan sebagainya? Apakah mereka berpuas hati kerana mereka dapat? Tidak juga mereka berasa puas hati. Mereka masih berpendapat mereka sepatutnya mendapat lebih lagi dengan lebih mudah. Yang dapat ke puncak juga demikian. Demikianlah apabila perasaan tamak menguasai mereka, maka berhampas pulaslah mereka mengejar secara halal atau haram apa yang dianggap sepatutnya dimiliki oleh mereka. Maka berlakulah pencurian dan rasuah kerana tamak tak terhingga. Biarlah negara hancur
asalkan yang dituntut didapati. Biarlah bangsa merana asalkan aku dapat. Lupakanlah semua yang telah dicapai. Ketepikan nikmat kesejahteraan hidup, pangkat darjat, kemewahan yang dikecapi. Lupa juga akan pemulihan maruah bangsa. Bangsa yang dahulu dihina, yang kemudian dihormati dan disanjung tinggi. Apabila dihormati, apa sahaja boleh dilakukan, termasuk mencuri dan menyamun. Benarkah setelah dihormati akan terus dihormati? Lupa akan penjajahan 400 tahun dahulu. Lupakan hantaran bunga emas dan bunga perak untuk selamat dari diserang, dibunuh sesuka hati jiran dan kuasa luar dijajah. Tak usah cakap pasal lama. Tak usah cakap pasal lama. Kata yang tamak ini, itu dahulu, ini sekarang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Takkanlah Melayu hilang di dunia. Ya, Melayu tak akan hilang. Tetapi Melayu jenis apakah yang tak akan hilang ini? Melayu kuli orang selama 400 tahun, inikah Melayu yang tak hilang selama itu? Apakah Melayu yang tak akan hilang di masa hadapan juga Melayu hamba yang tinggal sebagai setinggan, menumpang di belakang rumah orang lain, dijadikan bahan pameran untuk pelancong asing? Tetapi ini bukanlah yang disedari oleh ramai daripada kita. Sekali makmur, selama-lamanya makmur. Sekali merdeka, selama-lamanya merdeka. Benarkah kamu merdeka dahulu? Tetapi apabila datangnya Portugis, maka berlarilah kamu ke selatan. Kamu dijajah selama 400 tahun. Kemudian kamu merdeka sekali lagi. Kamu dapat nikmat, dapat rezeki, makmur. Apakah Portugis baru tidak akan datang untuk menjajah kamu lagi? Fikir. Allah memberi akal fikiran kepada kamu untuk kamu berfikir. Fikirlah. Ya, kamu mungkin dapat apa yang kamu tuntut. Tetapi kamu akan hilang apa yang masih ada pada kamu. Rata-rata kamu lihat bangsa Melayu merana kerana daif menjual tanah. Bukan sahaja yang sekangkang kera, tetapi juga yang seluas wilayah. Beribu-ribu hektar dijual. Bukan sahaja kepada orang tempatan, tetapi juga kepada orang asing. Maka teringatlah mereka yang melihat dan sedar akan pantun lama. Pantun lama yang berbunyi, Pulau Pinang, negerinya baru. Captain Light menjadi raja. Bila terkenang zaman dahulu, duduk mengalir air mata. Tetapi kata mereka yang tamak, ini pantun lama. Tak ada kena-mengena dengan sekarang. Demikian respon mereka yang lain yang tamak. Tetapi inilah budaya kita. Tanah dijual untuk wang tunai. Kecil atau besar,
tanah dijual. Tanah yang sudah dijual bukan milik kita lagi. Duit yang kita dapati tidak kekal. Dibelanja sehingga merosot dan hilang akhirnya. Kamu masih ada, kalau masih ada pun duit itu tidak boleh dibawa mati. Akan dihabis oleh zuriat dalam sekelip mata. Itulah rasmi duit. Maka berundurlah penjual tanah ke kawasan yang terpencil dan mendirilah mereka pondok bertiang kayu, berdinding papan atau pelupuk dengan bumbung atap nipah ataupun zinc karat. Bandar berkembang lagi hingga sampai ke pondok yang didirikan. Nilai tanah pun naik. Sekali lagi datang pembeli menawar harga yang tidak dapat ditolak. Dan sekali lagi tanah dijual dan penjual berpindah ke desa. Akhirnya kediaman mereka terletak di pinggir hutan, menunggu masa menjadi penginap hutan. Besar atau kecil, sedarlah tanah yang dijual bukan lagi milik kita. Jika dimiliki oleh warga negara Malaysia yang lain, alhamdulillah. Tetapi jika dimiliki, dibangun dan diduduki oleh pendatang baru dari luar negara, maka terasinglah kita dari mereka di negara kita. Terdirilah kawasan asing di dalam negara di mana kita akan jadi pendatang yang daif, terasing dan berlainan. Kawasan milik orang asing ini akan dibangun dengan pesat, dengan indah, dipenuhi dengan pencakar langit dan mahligai. Mereka di mana mereka yang hartawan, mereka yang kaya tidak terhingga. Bolehkah kita berbangga dengan kemewahan orang lain ini? Berbangga dengan keindahan harta yang tidak dimiliki oleh kita. Berbanggalah kita, berbanggakah kita dengan kekayaan dan keindahan Singapura umpamanya. Wilayah kita dahulu, tetapi tidak lagi sekarang. Jika kita fikir sedikit, akan kita sedar ini sedang pun berlaku sekarang. Warisan kita dijual dan dijual sehingga tidak ada apa lagi yang akan diwarisi anak cucu, sehingga mereka akan bangsat di negara sendiri. Jika kita belajar dan mengambil iktibar dari sejarah dan bertindak, semua yang merosakkan ini tidak akan berlaku. Tetapi kita suka dengan jalan yang mudah. Biarkanlah sahaja. Duit buta, makan buta. Apa yang lebih sedap daripada terdapat buta? Kata Mat Saleh, there is no such thing as a free meal. Bah, itu Mat Saleh. Ini kita. Sekarang ini kita disedarkan, walaupun daif dan miskin, kita ada sedikit kuasa. Tak banyak tetapi bernilai juga. Kuasa mengundi rupanya ada harganya. Apa dianya kuasa mengundi? Tak lain tak bukan, ia adalah kuasa untuk menaikkan seseorang sehingga jadi Perdana Menteri. Wah, kita boleh tentukan siapa menjadi Perdana Menteri. Ini kuasa. Apa harganya? Jangan fikir akan apa yang akan berlaku kepada negara. Fikir saja akan ringgit yang didapati sekarang. Dan dijuallah kuasa undi
seperti tanah yang telah kita jual dahulu. Malapetaka hari depan perkara lain. Anak cucu tidak akan ada negara sendiri, itu masalah mereka. Dan dalam iklim ini terbentuklah pemimpin perasuah yang berslogan wang tunai itu raja. Siapa saja boleh dibeli. Yang besar, yang sudah kaya, yang sudah berada, berpangkat tinggi, tinggi harganya. Yang kerdil, murah. Murah atau mahal. Jika kena harga, semua boleh dijual. Dan semua boleh dibeli. Ya, kuasa boleh dibeli jika ditawar harga yang dikehendaki pemilik. Jika tidak milion, boleh tawar bilion. Bagi yang menyuap, keupayaan untuk suap perlu ditingkatkan. Jika kemampuan tidak ada, lakukan apa sahaja, halal atau haram, jenayah ataupun tidak. Maka perasuah pun merompak, menyamun, menipu, menyalahgunakan kuasa untuk menambah ongkos dana untuk menyogok lagi. Ya, semua tahu akan jenayah yang telah dilakukan. Dunia tahu dan mempunyai bukti akan jenayah yang telah dilakukan. Tetapi dedak menutup mata supaya menjadi buta, menutup telinga supaya menjadi peka, dan menutup mulut supaya menjadi bisu. Apabila dedak disumbat masuk dalam hidung, bukan saja yang busuk tidak dapat berdibau, tetapi ajal sampai pun tak disedari. Pedulikan, dunia tidak dapat bertindak terhadap penyalahgunaan penjenayah yang dikenal pasti. Hanya undang-undang negara penjenayah sahaja yang boleh dikuatkuasakan. Dan undang-undang serta penguatkuasaannya boleh dibeli dengan harga tertentu. Boleh kongsi sebahagian daripada wang yang dicuri. Institusi penguatkuasa sudah dibeli, sudah dijadikan rakan sejenayah, berkongsi hasil jenayah, dan tidak lagi dapat bertindak, menguatkuasakan undang-undang dan menjalankan tugas. Dengan lebih banyak orang yang perlu disuap, curi lagi dan kongsi lagi dengan mereka yang bersekongkol. Akan ada yang dimuftikan untuk menghalal yang haram. Jika wang yang hendak dicuri tidak ada, dengan kuasa yang diberi, pinjam sahaja wang untuk dicuri. Apa guna kuasa jika ia sama saja dengan orang yang tidak berkuasa? Hari ini negara bangsa sudah dijual oleh penjenayah, dibantu oleh mereka yang bersubahat untuk sebahagian hasil jenayah. Mereka bersumpah, tetapi sumpah mereka terhad di mulut yang bersuara. Oleh itu curilah, neraka lambat lagi. Rasuah tidak berada dalam hudud. Dan mufti yang boleh menghalalkan yang haram pun ada. Tak semua, tapi ada. Bagi yang tolak dedak, ugutan sedikit sudah mencukupi. Aku tahu, tapi aku takut. Takut terkurang sedikit keselesaan hidupku. Bagi mereka ini, perjuangan boleh dibuat tanpa pendedahan.
Berjuang mesti berjuang. Akan ditentukan rahsia mereka, dirahsiakan. Melayu mudah lupa. Kebanyakan Melayu mudah lupa ataupun sengaja lupa. Mereka yang mudah lupa ini tidak akan berhenti melakukan kesilapan-kesilapan yang lama. Kata seorang pujangga barat, those who forget the lessons of history are condemned to repeat their mistakes over and over again. Mereka yang lupa akan pengajaran sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Tetapi alhamdulillah, ada segelintir yang tidak lupa. Ada yang sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang sedar. Dan dengan kesedaran ini berasa takut akan apa yang sedang berlaku dan apa dianya malapetaka yang akan timpa di masa hadapan. Apakah respon mereka yang sedar? Mereka yang sayang kepada negara, kepada bangsa dan agama. Mereka yang tidak tamak, yang masih beramanah. Mereka yang berani sedikit. Respon mereka yang mengingati sejarah ialah akan mustajabnya perpaduan dalam mempertahankan diri. Untuk ini, perkara-perkara kecil yang memisah mereka, yang menyebabkan mereka bermusuh sesama mereka, jadi lebih besar. Hari ini, disedari bahawa negara yang dahulu dihormati kerana kejayaan pembangunannya, kerana ketulusan pentadbirannya, kerana sikap keterbukaannya, sudah tidak ada lagi. Hari ini negara ini di bawah pemimpin yang bergelumang dengan rasuah, dengan jenayah pencurian dan duit rakyat, dengan penipuan, dengan penindasan, sudah menjadi negara kita ini negara paria. Negara yang dihina oleh dunia, pemimpin dipimpin oleh orang yang terhina. Negara ini sekarang dikenali sebagai negara rasuah yang tertinggi. Sebabnya pemimpin tertinggi sekali yang menjadi perasuah terbesar dalam negara. Dunia tahu bahawa pemimpin inilah yang mengguna kedudukan tertingginya untuk mencipta satu MDB. Kononnya dana kekayaan negara. Meminjam wang berbilion-bilion dan melesapkan wang ini. Dunia tahu dan rakyat Malaysia juga tahu berkenaan berbilion ringgit yang ada yang tiba-tiba berada dalam akaun pribadi Perdana Menteri yang tidak mungkin ada kepadanya melainkan jika diseludup atau dicuri. Kita tahu Perdana Menteri Malaysia tidak mungkin menjadi bilioner kerana gaji dan pendapat Perdana Menteri walaupun mencukupi tetapi tidaklah sebegitu besar. Dan keluarga PM bukanlah begitu kaya sehingga dapat membeli mahligai di London, New York dan Hollywood, mengeluarkan filem luca dengan pelaburan ratusan milion dolar Amerika. Kononnya wang ini sepeninggalan keluarga. Bilakah terdapat keluarga Melayu yang dikenali dahulu sebagai bilioner
milioner Melayu yang boleh tinggal ratusan juta kepada waris pun tidak pernah ada dahulu. Yang boleh dipercayai ialah wang ini dicuri. Dan memang pun Jabatan Keadilan Negara Amerika berkata demikian. Jika tidak benar, adakan saman malulah. Tetapi tidak, hanya cuba melobi, menyogok. Negara sudah tidak ada undang-undang. Polis tidak ambil tindakan ke atas laporan yang dibuat kepadanya. Sebaliknya yang melapor itu dimasukkan dalam tahanan dan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan palsu. Peguam yang menasihat anak guam juga ditahan, dihadapkan ke mahkamah. Apabila hakim mendapati mereka tidak bersalah, keputusan hakim tidak dipedulikan. Mereka masih dianggap bersalah dan pasport mereka dirampas. Dan jabatan-jabatan kerajaan diguna untuk menindas. Jika dibantah atau diumum kepada orang ramai akan pelakuan jabatan-jabatan ini, maka penindasan dilipat gandakan. Pasport dirampas dan perniagaan diganggu. Buat kali pertama kerajaan Malaysia mengguna Samsing untuk mengugut mempertahankan kerajaan dengan membelasah rakyat yang memprotes secara aman akan penindasan oleh kerajaan. Ketua Samsing dilayan, bahkan disuap dedak oleh pihak tertentu setelah bertindak ganas. Rakyat tahu dan Samsing mengakui mendapat wang daripada pihak tertentu. Pemimpin Samsing ini mendakwa mendapat derma. Penderma perlu bayar cukai pendapatan ke atas wang yang diderma. Demikian juga penerima perlu bayar cukai. Bolehkah lembaga hasil dalam negeri membuat pengakuan terhadap cukai yang telah dipungut dari penderma dan penerima? Oh, rahsia. Dengan ini jenayah boleh dilindung. Curilah, kamu akan dilindungi oleh pendakwa raya dan polis melalui OSA dan juga LHDN. Pemerintahan sekarang cuba melaga-lagakan kaum-kaum di Malaysia. Sempadan kawasan pilihan raya diubah untuk memisah pengundi mengikut kaum. Pendaftaran pengundi diganggu dan disekat supaya Gen Y tidak boleh diundi. Segala-galanya dilakukan untuk merampas hak rakyat untuk mengundi dalam pilihan raya. Kewangan kerajaan merosot dengan teruk. Peruntukan bagi jabatan dan kementerian tidak diberi mengikut belanjawan yang telah dilulus. Demikian juga peruntukan kepada universiti. Hutang berbilion ringgit oleh 1MDB dialih kepada kerajaan untuk membayar. Di masa kerajaan tidak pun dapat membayar faedah hutang 1MDB, Najib hutang lagi. Beratus bilion dihutang, gunanya untuk kereta api laju, kereta api Pantai Timur dan lain-lain. Tanah dalam Kuala Lumpur, di Johor, di Melaka dan di Pulau Pinang dijual kepada orang asing. Jualan tanah ini ditafsir sebagai foreign direct investment. Tetapi menjual sebahagian daripada wilayah negara kepada orang asing bukan FDI. Jikalau menjual tanah pusaka adalah FDI, jual sajalah negara, akan kamu dapat lebih banyak duit. Tetapi kamu
tidak akan mempunyai negara lagi. Sesungguhnya Najib telah rosakkan politik, ekonomi, keuangan dan masyarakat Malaysia. Kerosakan ini amatlah teruk, tetapi Najib bersedia memburukkan lagi keadaan negara ini. Tidak syak lagi jika Najib terus menjadi Perdana Menteri, kerosakan negara akan menjadi lebih teruk lagi sehingga tidak dapat dirongkai dengan mudah. Jika kita rakyat Malaysia yang begitu sayang kepada negara bertuah ini, jika kita ingin selamatkan negara tercinta ini, usaha mestilah dibuat dari sekarang untuk singkirkan Najib sebagai Perdana Menteri. Kita akui penyingkirannya tidak mudah kerana sokongan buta tuli yang diberi kepadanya oleh wakil rakyat UMNO dan wakil rakyat BN, pegawai penguasa kerajaan, oleh polis dan pendakwa raya, dan penghapusan pemerintahan mengikut undang-undang. Rayuan kepada raja-raja juga gagal menghasilkan apa-apa. Maka cara yang tinggal kepada rakyat hanyalah dengan mengalahkan Najib, UMNO dan BN dalam pilihan raya. Untuk inilah kita tubuh Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tujuannya ialah untuk menggembeling tenaga rakyat dan bekerjasama erat antara parti-parti pembangkang untuk menukar kerajaan pimpinan Najib dalam pilihan raya umum ke-14. Percubaan oleh parti-parti pembangkang dahulu gagal. Mereka gagal kerana penyatuan mereka tidak menyeluruh dan kuat. Tetapi kali ini kita semua bersetuju untuk mengadakan parti campuran yang lebih kukuh antara mereka. Parti Pribumi Bersatu akan menjadi komponen dalam parti campuran ini. Kita, campuran pembangkang, akan guna satu simbol, satu manifesto, dan akan meletakkan satu calon sahaja dalam tiap satu kawasan. Semua parti-parti komponen akan sokong calon yang satu ini. Tidak akan ada calon lain yang mewakili parti campuran pembangkang. Mungkin akan ada parti lain yang kononnya akan menentang BN. Tak usahlah mereka menyangkal, kerana peletakan calon mereka hanya akan memecah sokongan rakyat kepada campuran pembangkang supaya Najib akan menang. Bagi kita dalam parti campuran, sebarang perbuatan untuk kononnya melawan BN dengan meletakkan calon oleh parti lain tidak bukan, ianya adalah untuk mengkhianati rakyat yang berhasrat menjatuhkan Najib melalui pilihan raya. Namun demikian, PPBM dan campuran pembangkang akan sanggup menghadapi cabaran perlawanan tiga penjuru
ataupun lebih. Rakyat, pengundi yang sayang kepada negara dan bangsa mesti faham akan hasrat parti di luar campuran. Parti-parti pembangkang meletakkan carun. Mereka sebenarnya menyokong Najib. Mereka sendiri tidak akan menang. Terutama di kawasan yang mereka kalah pun akan dituntut oleh mereka guna untuk memecah perpaduan musuh Najib supaya Najib menang. Rakyat perlu faham mengundi pihak ketiga ataupun keempat bermakna mengundi untuk Najib, untuk UMNO, untuk BN, untuk kleptokrasi. Jika dengan sokongan rakyat parti campuran pembangkang menang dan dapat mendiri kerajaan, apakah yang boleh dilakukan oleh kerajaan baru ini? Yang pertamanya terima kasih. Parti campuran pembangkang. Jika parti campuran pembangkang ini menang, yang pertamanya ialah mengembalikan negara ini sebagai negara demokratik yang menghormati pemerintahan mengikut undang-undang. Ini bermakna rakyat kembali bebas melapor dan mendakwa siapa saja, termasuk pemimpin kerajaan, jika terdapat salah laku ataupun jenayah dilakukan oleh mereka. Tidak akan ada pilih kasih dalam menguatkuasa undang-undang negara. Pendakwa raya tidak boleh letak tuduhan dan laporan oleh orang awam ataupun agensi kerajaan dalam OSA untuk melindungi jenayah sesiapa. Kebebasan bersuara dan kebebasan media melapor kebenaran akan dijunjung oleh kerajaan baru. Walaupun demikian, keselamatan dan keamanan dalam masyarakat dan negara akan diambil kira mengikut kehendak majoriti rakyat. Kebebasan berpolitik juga akan dihormati oleh kerajaan parti campuran pembangkang. GST akan dihapuskan. GST akan dihapuskan secara beransur-ansur dan diganti dengan sales tax mengikut selera rakyat. Nilai mata wang akan dipertahan tanpa penjualan dolar Amerika dalam simpanan reserve negara. Akan kita cipta cara yang lebih berkesan untuk pemulihan nilai mata wang supaya tidak menekan rakyat, terutama yang mempunyai anak belajar di luar negara. Kita akan selidik habis-habisan akan wang MDB yang diselewengkan. Hutang-hutang baru untuk projek yang membazir akan kita kenal pasti dan kita kaji semula
dari segi kemampuan kita berhutang. Kita akan kejar semua wang 1MDB dan kerajaan yang telah dilesapkan, yang kita tahu berada di tangan orang-orang tertentu. Tafsiran FDI, Foreign Direct Investment, akan dikembalikan kepada pelaburan dalam industri pengeluaran barangan untuk pasaran tempatan dan ekspor. Pembelian tanah secara besar-besaran oleh orang asing akan dengan tujuan menempatkan orang mereka akan diteliti dari segi kesan terhadap masa depan politik negara. Segala salah guna kuasa oleh jabatan ataupun agensi kerajaan akan diselidik dan pihak yang teraniaya akan dipulih dengan adil. Kemiskinan dalam negara akan dikurangkan melalui pengujudan peluang kerja dan latihan kemahiran. Melalui pemulihan nilai ringgit dan pengurangan kos sara hidup. Yang miskin tegar kerana sebab-sebab tertentu akan dibantu dengan wang yang mencukupi bagi kehidupan yang dianggap selaras dengan sebuah negara yang prihatin. Luar negara, umumnya Malaysia akan mengadakan dasar bebas dari sebarang ikatan dengan blok-blok di dunia. Tumpuan akan diberi kepada sebarang ketidakadilan yang dilakukan oleh mana-mana pihak di dunia. Sebarang rampasan wilayah ataupun mana-mana pihak akan ditentang oleh Malaysia. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kerajaan yang akan mengganti BN, pemimpin Najib mempunyai cukup kepakaran dalam bidang pentadbiran politik, ekonomi, keuangan dan kesejahteraan hidup masyarakat untuk melaksana program pemulihan negara dalam perkara-perkara yang tersenarai di atas. Kerajaan ini akan hormati sistem pentadbiran negara dengan memisahkan kuasa antara legislature, iaitu pembuat undang-undang dan dasar, eksekutif, pelaksana keputusan pembuat undang-undang dan dasar kerajaan, dan kehakiman. Pihak kerajaan, Perdana Menteri yang dipilih oleh legislature, tidak boleh menguasai eksekutif ataupun judiciary. Perdana Menteri pula mesti mendapat persetujuan kabinet sebelum mengemukakan dasar kepada Dewan Rakyat untuk mendapat persetujuan majoriti. Kejatuhan nilai ringgit akan dipulih melalui pentadbiran dan pengurusan keuangan negara secara bertanggungjawab, prudent, mengikut aturan-peraturan. Segala perbelanjaan kerajaan akan dirancang dengan teliti melalui bajet yang sah yang dikemuka kepada Parlimen. Jabatan audit negara akan dibebaskan daripada Perdana Menteri dan laporan disampaikan kepada Parlimen, kerajaan dan orang ramai. Laporan audit tidak perlu dikemukakan kepada peguam negara. Laporan audit tidak akan diletak di bawah OSA. Bersih
penyertaan lebih 100,000 rakyat dalam tunjuk perasaan bersih jelas menunjukkan betapa mereka anggap kerajaan sekarang adalah kotor, tidak berprinsip, tidak bersih. Rakyat berkehendakkan kerajaan yang bersih. Kita, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, juga sependapat dengan persepsi kebanyakan NGO dan rakyat, dan ramai daripada kita telah pun menyertai tunjuk perasaan bersih. Parti kita bersama dengan parti-parti pembangkang yang akan tubuh daripada campuran dan berusaha mendirikan kerajaan yang bersih, terutama dalam pengurusan pilihan raya di negara tercinta ini. Segala reformasi yang diperlukan akan dilakukan. Kita akan tentukan rasuah berbentuk wang ataupun barangan lain tidak akan diberi kepada pengundi di apa juga peringkat untuk mendapat sokongan dalam pilihan raya. Jika didapati BRIM mustahak, maka wang ini akan diagih oleh pegawai kerajaan, bukan oleh Parti UMNO. BRIM tidak boleh dimasukkan dalam mana-mana manifesto mana-mana parti. Jika dipersetujui oleh rakyat, BRIM akan dijadikan bantuan statutory yang ditentukan oleh undang-undang dan bajet ras-pas. Perdana Menteri tidak boleh tentukan pemberian ini ataupun jumlahnya ataupun cara penyampaian. Sesungguhnya yang miskin dan daif akan diberi bantuan supaya mereka boleh hidup sempurna. Soal mereka sokong ataupun tidak parti campuran pembangkang tidak akan diambil kira dalam bantuan yang akan diberi. Saya sebagai bekas ahli dan bekas Presiden UMNO menyeru kepada ahli-ahli UMNO supaya tinggal parti pimpinan orang yang terlibat dengan rasuah dan rompakan seorang kleptokrat. Tinggallah UMNO seperti saya dan ramai pemimpin dan ahli UMNO meninggalkan UMNO. Janganlah sesiapa menyokong Parti UMNO dan BN secara buta tuli. Parti yang dahulu banyak berjasa hari ini sudah menjadi parti pengkhianat kerana mendukung dan mempertahankan pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Apabila pemimpin sudah tidak lagi berpandu kepada dasar yang mulia dan bahagia dan ditentukan oleh pengasas parti, ia perlu ditukar. Perlembagaan parti mengizin dan memberi panduan akan cara menyingkir pemimpin yang sudah tidak lagi layak. Jika penyingkiran pemimpin tidak dapat dilakukan kerana sebab-sebab tertentu, pilihan yang ada ialah dengan meninggalkan parti. Tetapi perjuangan asal parti perlu dikekalkan. Perjuangan ini telah diambil alih oleh pihak lain, khususnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Oleh itu, tinggallah Parti UMNO. Rakyat berbilang kaum di negara ini akui akan keistimewaan kedudukan orang Melayu dan
pribumi lain. Mereka yang menyertai parti campuran pembangkang menghormati Perlembagaan Malaysia termasuk artikel 153. Sudah tentu PPBM menjunjung tinggi Perlembagaan Malaysia dan akan mempertahankannya. Penubuhan PPBM bertujuan untuk mewakili orang Melayu dan Bumiputera lain dalam parti campuran pembangkang supaya penyelewengan UMNO dapat diatasi dan diganti. PPBM bukan milik pengasasnya sahaja. Ia adalah milik semua orang Melayu dan pribumi yang menyertainya. Ia juga adalah milik penyokongnya. Inilah hasrat PPBM. Tidak ada niat oleh PPBM untuk merampas hak mana-mana kaum atau hak rakyat. Sebaliknya, niat PPBM ialah pemulihan pemerintahan yang demokratik di negara ini bersama dengan kaum-kaum lain seperti yang diwasiatkan oleh pejuang kemerdekaan negara bertuah ini. Inilah sahaja niat kami, PPBM. PPBM adalah milik semua orang Melayu dan pribumi Malaysia. Sebagai parti pribumi, ia mendapat pengiktirafan sokongan semua kaum. Kami berikrar akan berpegang kuat kepada amanah untuk menyelamatkan negara ini dan berpegang kepada perlembagaan negara untuk memelihara hak dan kedudukan orang Melayu dan pribumi lain tanpa merampas hak kaum-kaum yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan perasmian Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kami memohon inayah dan taufik-Mu, ya Allah. Kurniakanlah akan kami kesejahteraan dan kebahagiaan dan kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami dan hati mereka yang bersama kami supaya sedar akan kemungkaran yang sedang berlaku di negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami semua bahawa Engkau tidak akan ubah nasib buruk bangsa kami, melainkan kami sendiri berusaha mengubahnya kepada yang baik. Oleh itu, makbulkanlah doa kami ini dan berilah kepada kami kejayaan supaya akan terselamatlah bangsa dan negara kami ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah doa kami dan inilah janji kami. Oleh itu, dengan keikhlasan janji kami, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia.